sihat lepas makan durian. Pulut durian. Sedap tu. Sedap. Dan speaker kita, boleh makan saya pulut dengan durian, saya tak boleh makan. Durian saja boleh. oh panas ya. Tak tahu lah, jadi darah naik. Seterusnya speaker kita yang ketiga pada malam ini ialah Tuan Muhammad Zulkhair Abu Kasim, CEO PD.com Media Digital. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah, sihat. Ya. Tuan Muhammad Zulkhair dekat mana sekarang? Saya di Shah Alam. Di Shah Alam. Dekat je. Saya di Shah Alam. Okey, setakat ni ada 18 orang yang dah masuk. Okey, kita teruskan. Perlahan-lahan kita sambil santai-santai je ya malam ni. Kita santai je. Okey, sejak PKP bermula iaitu pada 18 Mac 2020 yang lalu, semua dah tak sama. Semua maklum ya. Semua apa yang berlaku sekarang dah tak sama seperti dulu lagi dah. Ramai yang terjejas sejak PKP dulu dan juga bersambung lagi PKP dengan cerita bersambung lagi. Masya Allah. Jadi ramai yang hilang punca pendapatan. Kita lihat sendiri ya, ramai usahawan kita struggle. Peniaga, usahawan untuk survive dalam hidup ni. Tapi tak juga. Ada juga usahawan yang jualan meroket. Dan juga bisnes dia menjadi-jadi. Pelik juga tu ya. Itu yang kita tak sangka tu. Jadi topik kita pada malam ini, sebenarnya PKP ni adakah satu peluang atau halangan untuk berjaya? Menarik topik kita hari ni, malam ni. Jadi siapa yang tak hadir rugi rasanya. Jadi siapa yang hadir tu war-warkan lagi supaya ramai yang datang dapat kita berkongsi apa cara kita untuk survive dalam masa PKP ni. Sebenarnya ada cara dia. Ramai yang tak nampak kan. Jadi kita kalau ada kita share lagi kawan-kawan kita sementara menunggu sesi yang seterusnya. Jadi untuk mendalami topik ini, kita akan menjemput speaker pertama kita berkongsi matlamat dan peluang yang ada dalam Hans Legacy. Resources dan Berhad untuk kita sama-sama mengetahui apa yang ingin Hans Legacy Resources ingin berkongsi dengan kita semua. Silakan Tuan Hajah Azhar. Terima kasih Tuan Puan Moderator Hajah Izzah. Terlebih dahulu saya kenalkan diri saya dululah. Mungkin orang tak kenal kan. Saya Azhar bin Abdul Samad. Saya adalah pengasas ataupun sekarang ni ketua eksekutif kepada Syarikat Hans Legacy. Syarikat Hans Legacy ni dia punya peranan dia adalah satu syarikat yang ditubuhkan bagi menyebarkan ilmu pewarisan, iaitu salah satu kita punya instrumen iaitu menggalakkan orang membuat wasiat dan juga membuat hibah lah kan. Jadi alhamdulillah Hans ni ditubuhkan hampir 2 tahun dah, masuk tahun yang kedua. Jadi suatu penubuhan kita memang awal penubuhan tu belum 6 bulan kita telah berjumpa dengan PKP yang pertama. PKP yang pertama iaitu pada 18 hari bulan 3 2020 kan. Jadi sebenarnya apa yang berlaku kepada kami semua yang berada di Hans Legacy, berlaku satu pertumbuhan yang sangat laju lah, boleh saya katakan dalam 300% lebih bertumbuh sewaktu bulan 3 tu. Sewaktu bulan 3 tu kita punya pertumbuhan tu dia dari segi pertama dari segi recruiting lah. Kita mula dulu daripada kosong lah, tak ada ejen. Sekarang ni kita dah ada hampir 1000, bukan hampir lah, lebih 1300 perunding seluruh Malaysia dan kita ada 84 ketua perunding. Jadi sebenarnya pertumbuhan tu berlaku adalah sewaktu PKP. Maksudnya bermula daripada bulan 3 dia punya anjakan berlaku sampai 1 bulan boleh rekrut sampai 200 orang, 250 orang, dan pada bulan 8 tu boleh pergi sampai kita achieve kita punya target. Dan alhamdulillah, jadi sebenarnya semua tu dalam waktu PKP lah, macam-macam lah PKP yang PKP 1, PKP B, PKP D, macam-macam PKP. Jadi ada orang yang makin teruk lah. Sebenarnya
kita pun sebenarnya bagi saya lah, kalau Hans Legacy yang diketuai oleh saya, kalau saya tidak membuat ataupun mencari jalan pendekatan bagaimana kita nak meningkatkan kita punya pertumbuhan dari segi penambahan wakil ataupun perunding dan juga peningkatan jualan, saya rasa mungkin mereka yang join dengan Hans Legacy pun tak nampak bagaimana nak menjalankan kerja ni waktu PKP. Tapi sebenarnya saya memulakan sebenarnya waktu PKP ni lagi busy daripada waktu biasa. Tapi busynya di alam maya lah. Kan? Jadi saya ingat lagi waktu 18 hari bulan tu, 15 hari bulan saya baru mengambil satu saya punya IT. Saya punya IT pakar yang membuat sebenarnya Allah Ta'ala dah betul lah, dah rancang 15 kerja, 18 tu dia start Jadi waktu tu kan kita perlukan banyak flyers, kita perlukan banyak benda-benda yang boleh membantu kita, toolset yang boleh bantu waktu PKP. Jadi waktu kita buat video, kita buat live, kita buat boleh kata setiap minggu. Jadi kita gunakan benda-benda yang murah, yang percuma tu, yang ada bagi kita mempromosikan diri kita, mengenalkan diri. Dan Alhamdulillah sebenarnya macam saya cakap dengan Puan Aiza, tajuk saya, diri kita, kita yang memandunya, kita yang pandu, kita yang drive diri kita. Jadi bagaimana kita berfikir, bagaimana kita melihat situasi itu, peluang ataupun ancaman. Tapi kita melihat, sebab kita berbalik kepada basic. Kita sebagai orang Islam, saya dengar sepanjang PKP ni 200 lebih orang yang telah bunuh diri disebabkan tekanan. Dan surprise-nya adalah 60% orang Islam. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat benda ni, sepatutnya kita sebagai orang Islam tak boleh berputus asa. Betul tak? Tapi saya terkejut sangat. Kita ingat selalu kalau kita dengar bunuh diri ni, kita ingat bangsa lain lah kan. Bukan Islam, tetapi malangnya kita berita yang saya dapat tu, dengar tu adalah orang Islam. Jadi ini semua apa-apa pun pada diri lah, pada diri sendiri. Jadi bagaimana kita melihat tu bergantung kepada ilmu, bergantung kepada kita punya surround kita, sekeliling kita, bagaimana mereka ni boleh membantu kita. Mungkin kelemahan dia tak ada support daripada sekeliling dia yang boleh memberi dia punya mental support. Jadi bagi saya alhamdulillah lah. Cuma kalau kita katakan nak terus PKP ni, tapi saya rasa lah kalau saya insyaAllah saya bersedia lah. Saya bersedia dan kita maksudnya sebab daripada apa yang kita tahu, PKP ni bukan PKP lama. Jadi kita harus berusaha, itu namanya new norm. New normal. Kita kena bertukar. Walaupun kita kata saya tak suka dengan cara, saya pun tak suka sebenarnya online ni, saya tak ada feel. Tapi I have no choice. Saya tak ada pilihan. Saya kena suka. Sebab kalau saya tak suka, nanti isteri anak saya tak dapat makan. Ejen-ejen kita tak boleh. Saya kena kuat. Jadi saya teruskan dan saya beri rangsangan kepada perunding-perunding Hans. This is the time. So gunakan kesempatan yang ada ni. Yang pertama adalah ubah diri kita. Betul. Siapa lagi nak ubah kalau bukan diri kita? Jadi kita kena mulakan dengan diri kita. Kita kena mulakan dengan diri kita lah. Tapi memanglah manusia ni dia tak sama. Dia kadang-kadang yang inilah kita kena betulkan sebenarnya. Kita kena betulkan, kita kena tambahkan kita punya intellectual. Jadi kita dengar daripada orang-orang yang dah berjaya. Sebenarnya kita nak berjaya ni, apa yang kita first kena change? Apa nak tukar baju ke, nak tukar style rambut ke, nak tukar cara bercakap ke, apa benda sebenarnya kita perlu tukar untuk kita dapatkan kejayaan. Jadi kita kena cari platform mana yang boleh membantu kita, yang boleh bimbing kita untuk kita jumpa kejayaan. Sekarang ni sebenarnya waktu PKP ni sebenarnya kalau kita baca macam Cik Ma kata, dia kata kalau dapat survive pun dah bagus kan. Sebenarnya dapat survive. Tapi sebenarnya this is the right time untuk kita mengenalkan ataupun branding kita, sebab orang banyak masuk. Macam PKP 1 tu orang semua duduk depan, semua pegang telefon. So masa dia 25 jam telefon. Jadi kita kena gunakan method tu untuk iklankan diri kita. Macam banyak kita punya perunding Hans yang saya tanya macam mana jumpa, semua melalui
FB, melalui WhatsApp yang kita gunakan full utilities lah. So puncanya pada diri kita lah, bagaimana kita melihat benda ni, insyaAllah. Jangan melihat sebagai satu ancaman, melihat dia sebagai satu peluang, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Dalam Hans Legacy ni ada apa-apa tawaran menarik tak Cik Azhar? Okey, bagus soalan tu. Memang sewaktu mula-mula kita punya sistem adalah kita ada dua, satu agensi dan juga agensi korporat. Agensi itu adalah individu. Jadi kita menawarkan sebelum PKP harga untuk jadi perunding khas 200. Tapi bila PKP je kita turunkan kepada RM100 sampailah ke hari ini. Tapi sebenarnya perancangan kita RM200 dulu pun sebagai harga promosi sebenarnya. Kalau di Malaysia ni, bagi menyertai syarikat-syarikat pewarisan tak dapat harga tu, sebenarnya 500 ataupun 1000 lebih. Tapi Hans membuat pendekatan yang berbeza, so kita mulakan dengan 200 dan waktu PKP kita turunkan hingga 100. Dan waktu baru ni bulan 3 baru ni sambutan ulang tahun kelahiran saya turunkan kepada RM10. Alhamdulillah, waktu RM10 300 orang join. Masya Allah. Tapi kita naikkan balik 100 dan kita akan naikkan kepada 500 pada 1 bulan 7. Sekarang ni adalah masih RM100 lah. So kita mengenakan hanya RM100 untuk bersama-sama dengan kami sebab kita niat nak tolong. Kita nak tolong orang supaya ada satu platform bagaimana dia boleh ubah dia punya, pertama kita nak bantu ubah dia punya mindset. Seterusnya dia akan ubah pendapatan dia lah. Jadi kita sekarang ni masih mengekalkan dengan harga RM100 untuk bersama-sama dengan kami di Hans Legacy. Training kami sediakan dengan latihan, pelbagai latihan yang kami akan sedia itu semua secara percuma. Percuma. Wah, mana nak dapat tu ya, semua percuma tu. Saya ada satu ejen yang baru menyertai daripada Kota Baru. Dia share dengan saya, Cik Azhar, dia kata terima kasih banyak lah sebab dia kata 100 yang Cik Azhar bagi kita masuk tu tak, sebenarnya dengan ilmu yang kami dapat, ilmu pewarisan lah, tak setimpal dia kata. Betul. Tak setimpal. Maksudnya setiap malam boleh katakan ada perkongsian ilmu yang kita buat tambah-tambah waktu PKP lah kan. Setiap malam boleh katakan rutin memang kita ada setiap hari Rabu, hari Sabtu kita ada kelas dan selalunya hari-hari lain tu, hari Ahad akan ada leader-leader yang volunteer. Dia nak berkongsi ilmu kejayaan dia. Jadi setelah dia join seminggu, dia kata subhanallah, dia kata dia ada PhD, dia kata dia belajar macam-macam, pergi luar negara, US, UK belajar, tapi dia sebenarnya dia tak pernah belajar pasal tak pernah belajar benda yang dituntut, iaitu bagaimana nak menguruskan harta kita, nak merancang peninggalan kita sebelum kita meninggal. Subhanallah, itulah jadi saya pun jadi semakin semangat sebenarnya apabila dapat feedback daripada orang-orang yang berkata begitu. Tapi sebenarnya betul pun, kalau anda join, anda tidak keseorangan, kami akan bimbing, sure. InsyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan ya, semoga hasrat murni Tuan Haji Azhar dipermudahkan oleh Allah SWT. Amin. Sebab bukan senang nak jadi pewarisan harta wasiat ni, sebab dia akan berpanjangan sehinggalah klien kita tu meninggal dunia. Betul tak gitu? Betul. Dia adalah satu amanah sebenarnya. Bila kita buat satu benda, sebab tu banyak orang yang dia tak nak buat kerana dia takut dengan komitmen. Dia takut dengan komitmen. Inilah satu punca yang saya study kenapa orang tak nak decide. Bagi kita saya punya kalau orang bertanya dengan saya kan, saya boleh share dengan orang ada 4 langkah untuk kita capai almost everything dalam hidup kita. Ada 4 langkah untuk kita boleh capai hampir segalanya dalam hidup kita. Yang pertama adalah membuat keputusan. Tapi ramai orang tak buat keputusan. Kenapa orang tak berani buat keputusan? Sebab orang takut dengan komitmen. Kalau Puan Hajar fikirlah dengan RM100 nak join Hans, saya rasa kalau orang pergi pasar pun tak cukup 100. Betul tak Puan Aznita? Kalau pergi pasar RM100 tak cukup kan? Apa yang dapat? Tapi kenapa dia tak nak join, dia tak nak masuk? Sebab dia takut dengan komitmen. Komitmen ni tanggungjawab, amanah. Ya, betul. Tapi kita akan bantu dari segi understanding, pemahaman sebenarnya bagaimana kita nak jadikan diri kita value. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang ada nilai. Macam mana kita nak habiskan hidup kita ini dengan buat satu kerja yang memberi nilai kepada manusia lain. Ini sebenarnya yang kita sediakan satu platform yang mindsetnya begitu.
Duit memanglah, tapi kita tahulah kalau kita kejar dunia lah kita dapat. Kalau kita kejar akhirat, insya-Allah akhirat kita dapat dunia. Iyalah. Sungguh betul. Inilah dikatakan ya, amal jariah kita di akhir hayat nanti. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita buat tu Allah Ta'ala redha. Ya. Ya, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Azhar atas perkongsian pada malam ni. Sungguh bermakna sekali sebab bukan kerana wang ringgit ya. Kerana minat kita, usaha kita semata-mata untuk berkongsi, untuk manfaat kepada orang lain. Itu yang nombor satu. Yang nombor dua baru kita nak cari pendapatan. Kan? Okey, untuk tidak melengahkan masa, sekarang dah 9:35. Kita menjemput speaker kedua kita ya, yang akan berkongsi bagaimana peluang untuk menjana income dalam bidang kewangan. Di mana ada yang save, sekarang ni orang jual kereta, jual itu, jual ini, tapi dalam bidang kewangan dia beli kereta lagi. Itu yang pelik tu. Jadi kita nak tahu bagaimana caranya. Kita silakan Puan Aznita untuk berkongsi bersama-sama dengan para hadirin yang ada pada malam ini. Silakan. Okey, terima kasih kepada Puan Haja Izzah ya. Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang berada dalam Google Meet kita pada malam ni, kepada Tuan Haji ya, Hans Legacy Resources, Tuan Haji apa ya nak panggil? Tuan Haji Azhar. Tuan Haji Azhar. Okey, Tuan Haji Azhar. Nama saya, gelaran saya adalah Hans. Oh, Hans. Okey. Sebab tu saya dekat nama Hans Legacy. Han Aizat. Alright, so Kak Ros ada kat sini ya, Kak Ika pun ada ya. Alright, so semoga semuanya sihat. Kepada yang memang dah kenal saya, memang tak asing lagi lah ya, sebab saya bersama-sama dengan Pedas Sama. Dan saya kenalkan diri saya sedikit ya, saya Aznita binti Abdul Ghani. Asalnya Kelantan, tapi sekarang menetap di Sungai Buloh dah 26 tahun di Sungai Buloh, di Kampung Kubu Gajah. Dan sebelum saya menceburkan diri dalam bidang keuangan, saya adalah seorang guru. Saya mengajar, last sekolah yang saya mengajar adalah di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gading di Sungai Buloh jugalah. Okay. Saya berumah tangga. Dan pada ketika selepas saya melahirkan anak yang pertama, barulah saya menyedari bahawasanya gaji saya tak cukup. Ya, daripada situlah ya saya cuba untuk mencari satu jalan keluar, untuk mencari satu kerja yang saya boleh buat berdasarkan apa yang saya boleh lah. Ya, iaitu motor services, dan saya jumpa dengan dalam industri kewangan. Firstly, I'm joining in insurance. Okay, dengan M-Bank Group bersama Tan Sri Azman Hashim, and then servis dengan dia daripada tahun 2000 sehingga tahun 2011. Bermakna 11 tahun bersama-sama dengan Tan Sri Azman. Dan pada tahun 2011 hujung, Allianz Malaysia, one of the company from German, invite me and my husband to build up Bumiputra Group in Allianz. Okay, so I joining them pada tahun 2000, hujung 2011 sampai sekarang. But bila kita bercerita tentang zaman pandemik COVID, tak ada siapa yang nak macam ni ya. Rasanya macam bila 18 Mac tahun lepas, bila kita diumumkan PKP ya, kita rasa macam kat saya lah, perasaan saya macam Garuda menyerang tau. Jalan sunyi, dan my mum-in-law cakap tak pernah ada situasi macam ni terjadi. Ya, jadi kita rasa takut kan. Jadi dalam bulan 3, 4, 5 macam tu kita rasa macam what's happened to our world lah ya, dunia kita. Dan daripada situ kita start dengan Zoom, ya, kita start dengan banyak ya social media yang keluar. Tetapi apa yang saya nak cuba kongsikan dengan semua yang kat sini ya, ada yang adik-adik, ada yang abang-abang, ada yang kakak-kakak ya, ada yang rakan sebaya. Apa yang kita nak kongsikan sekarang ni adalah kita mendengar ya banyak keluhan, banyak rintihan daripada masyarakat kita ya, yang di mana especially B40 lah.
Kita ada B40, kita ada M40 dan kita ada T20. Sesiapa yang berada dekat B40 ni, yang mana M40 atau T20 ni memang kena banyak menolonglah, membantu. Dan ini usaha kita lah ya, sesiapa yang boleh membantu daripada segi keuangan ataupun bantuan daripada segi makanan. Kerana PKP kali ini kita dah rasa kesan je. Okey, tetapi hidup mesti diteruskan. Bagi saya hidup mesti diteruskan. Ada yang kena terminit kerja, ada yang kena gaji separuh, ada yang boleh pergi lepas tu berselang-selang. Ya, banyak perubahan yang terjadi daripada sektor pekerjaan dan sekaligus dia terus berkadar terus dengan ekonomi lah, dengan ekonomi. Jadi apa yang Puan Hajah ya Izzah tampilkan malam ni adalah bagaimana kita untuk bersama-sama menolong semasa membimbing usahawan semasa PKP, apa sahaja yang Tuan Haji Hans ada, yang akademi ada ya, peluang-peluang, dan juga saya sendiri dekat Super AZ ini ada untuk kita sharekan dengan semua. Okey, basically apa yang saya buat ialah saya lebih kepada macam juga Tuan Haji, iaitu perundingan. We have no product. Ya, since tahun 2000 sampai sekarang saya tak ada produk apa-apa yang saya bawa. Ya, we have no mawujud produk. Kita tak ada nak carry macam handphone ke ataupun something dekat kita. What we carry hanyalah kita punya brain, and then kita punya energy, and then kita punya time. Itu saja. So, apa yang kita lakukan adalah learn lah. Kita kena learn. Alright, dalam bidang ni we must learn what is all about, apa yang kerja yang kita nak lakukan. Okay, peluang yang saya maksudkan tadi adalah sebenarnya kalau kita tengok pyramid of the financial pyramid, kita ada 3 step yang kita kenal pastilah. Yang bawah sekali adalah wealth protections. Wealth protections. Yang tengah adalah wealth accumulation. Yang atas sekali adalah wealth distribution. Apa yang Tuan Haji cerita tadi adalah wealth distribution. Tuan Haji telah membuat satu khidmat servis kepada Malaysian berkenaan dengan Islamic Estate Planning, iaitu perancangan harta pusaka. Tetapi apa yang saya buat adalah berada di bawah. Ya, apa berada di bawah, di basic, iaitu foundation. Apa orang yang kena ada, iaitu basically is a protection, perlindungan daripada segi pendapatan. Alright, so setiap ketua keluarga mesti ada income protections. So we must check and balance apa benda yang kita ada setakat ni, kerana we have to protect our income. Okay, pertama. Jadi untuk itu, kita kena pergi ke satu step lagi, iaitu liability protections. Kita kena protect liability kita if anything happen kepada kita, right? Okay, yang ketiga, apa services yang kami lakukan di Super AZ ni adalah daripada segi protections tadi, we protect the health protections. Bermakna untuk bil-bil hospital, okay, kita claim. And then my experience untuk last COVID, I claim for the 400,000. One of the Datuk Seri dia awarded. And then my clients lah, dia punya sakitnya adalah kerana jangkitan kuman. So 400,000. Kat mana kita nak cari 400,000? So the insurance company pay. And then yang keempat, we have the mortgage protections. Ya, and then juga critical illness protection. So benda-benda macam ni adalah apa yang usahawan-usahawan kita boleh lakukan. Ya, kita relatekan apa masalah-masalah yang ada dalam kita punya masyarakat, dan kita nak ya usahawan-usahawan muda ataupun kita-kita ni tak kisah yang berusia berapa pun, we tampil ke depan and share the good news tu kita punya masyarakat. Sudah tibanya masanya untuk kita do a changes. Ya, because semua changes kita akan dapat big difference, ya, kita akan dapat big result. So apa yang I cuba nak sampaikan pada malam ni, sekiranya yang mendengar pada malam ni, if nak menjenguk-jenguk lah what is the good things about jadi financial planner ataupun financial advisor ni, ataupun financial consultant, macam-macam lah orang kata ya, agent lah apalah kan. But truly benda ni bagi saya lah, is to help people. I do a claims, a lots of claim, even 1 million cover pun kita dah claims, you know. We protect their income.
Okay, so basic daripada situ, we give the commissions to the perunding kita. So the commission is a very high rank because not everyone can do this line. Sebab kita bercakap dengan mulut je, kita nak convince orang tak ada produk. But siapa yang boleh convince orang tanpa produk, dialah king daripada segala jualan, raja jualan tu dia lah. So I done this thing every year without fail. Meaning that client tu malam ni pun ada orang nak, minta nak kena buat dia punya insurance, dia punya takaful. Okay, so this opportunity yang kita boleh sampaikan kepada anak-anak kita ataupun adik-beradik kita, because every single cent sekarang memang berharga. And then orang kat sana perlukan. Kalau kita sebagai seorang umat Islam ni tidak bersama, kata ukhuwah kita ni tak kuat, nanti bangsa-bangsa lain yang akan ambil kita punya orang-orang Islam untuk cover dengan dia orang. And then as saya saksikan, I got friend from the bangsa lain lah. Bila kita tengok dia punya list of clients, ramai Melayu. So kenapa? Bukan kita nak racist ke apa, tetapi kenapa tak kalau kita memandu ataupun kita memberi peluang ni kepada orang-orang yang muda-muda yang baru graduate, yang tak ada kerja, ataupun kita sendiri can share a good things. Okay, so this is satu benda yang saya bagi tahu. The commissions yang saya nak cerita is 6 years. Okay, and then commissions 6 tahun. I start with RM26.70 saja. And then sekarang a year boleh pergi 7 angka dah. Even pandemic last year pun we can do that. A year. Okay, so this is the things Alhamdulillah kita develop for 20 years over. So no such thing in this world kita nak berjaya, kita berjaya dalam masa yang singkat. No such thing. So we must climb the ladder. We kena climb to get what we want actually. Alright. So basically, I train my agents atau perunding to get first 10,000 income within 6 months. Alright, this is my aim. Dalam masa 6 bulan dia akan ada 10,000 income. So kita dah ramai dah yang change dia punya lifestyle daripada motor tukar ke kereta biasa sehinggalah ke Mercedes, ke BMW, Alright. Dan bila pergi ke second stage, apa yang kita offer, that's why lah macam Tuan Haji cakap, I'm totally agree Tuan Haji. Even during kita pandemic ataupun kita dalam keadaan macam ni, we are so busy. But I love to work from home. Memang suka sangat bekerja daripada rumah because I no need to go out and then I tak perlu nak drive, I tak habiskan masa. I just duduk depan macam ni and then we give the knowledge to kita punya kawan-kawan kat luar sana. Okay, basically untuk wealth accumulations, what I did sekarang ni, we get banyak offer. Okay, yang bawah tadi we attach with takaful FWD. And then takaful pun Tuan Haji kita boleh buat hibah. Free hibah nanti. Alright, lepas tu kita ada insurance, cover untuk insurance kereta motor pun ada juga. That things pun memberikan income juga. And then bila naik atas sikit lagi, we are offered by Datuk Dr. Nazri Khan. From yang tak handsome tak apa, janji kaya, right? So saya tukarlah, tak cantik pun tak apa, janji kaya, because dia tu tak handsome untuk lelaki. So saya perempuan, saya tukar sedikit, Datuk saya tukar sikit lah. So saya tukar, saya kata tak cantik pun tak apalah, janji kaya. The reason why we nak kaya tu jangan mislead atau misunderstanding. The reason kita nak kaya ataupun kita nak senang sedikit daripada biasa yang kita ada tu, kehidupan kita, because kita nak tambah nilai. Macam Tuan Haji cakap, kita nak menafaatkan kepada orang lain yang susah. Maybe every week we can sumbangkan ataupun membantu orang-orang yang susah dengan bantuan-bantuan yang kita buatlah kepada mereka. Okay, untuk yang second step ni, I offer to mana-mana yang ni untuk jadi marketing representative pula. Marketing representative ni sesuai untuk orang-orang yang berusia macam kita, macam muda juga, tak kisah, tetapi market dia adalah orang-orang yang nak membina duit buat duit. Normally kita women at work ataupun men at work, sekarang ni kita nak supaya orang-orang yang ada duit, dia tambahkan lagi duit.
Okay, as per share by kita punya click from Inter-Pacific Berjaya Group. So because it's totally Islamic, the fund size that we invest kita punya duit ni. So last year the return is 138%. So on top of that, alright, contohlah, last on April, my marketing representative from Klang, lady, ada 4 orang anak. Okay, dia just close doctor from the private hospital. And then combined with the doctor ni ada 6-7 orang. The total of the submission is 1.2 million. Alright, the commission is 3% on top of that 1 million. So kalau 1 million kali dengan 3% dia dapat 30,000. Itu adalah satu cara bagaimana nak menjana. Seperti yang saya kata tadi, di Malaysia ni kita ada orang yang kaya sangat. Believe me. Orang yang ada duit berlambat-lambat sebenarnya ada duit. Alright, orang yang tak ada duit ni kita ambil pekerjaan ni, pergi cari orang ada duit untuk invest. So this is the thing yang saya buat. Dan satu lagi, kalau nak buat mortgage, finance, because I attach dengan Nilai Harta Consultants, so kita train untuk property agents di mana mereka nak buat kata nak refinance ke, nak dapat cash ke, ataupun nak buat loan rumah ke. So we have that kind of the facilities juga. And then Super AZ, satu lagi yang terkini, RHB Asset Management offer me and my team to do ASB loan. So ini pun juga adalah satu lagi, kalau ASB loan 200,000, kalau orang buat dengan kita 200,000, our commissions is RM500. So the commission is 0.5% daripada 200,000 tadi. So Puan Haja Izzah, so this is the things yang services yang saya lakukan. So kalau katalah sesiapa yang kita willing to teach, guide, and then kita punya guidance is free only. Kita tak ada buat charge apa-apa sebab saya memegang kepada 3 lah ya. Kita punya, bila kita meninggal, 3 yang tak terputus amalan kita, iaitu yang pertamanya adalah sedekah, ya, yang berpanjangan. Yang kedua adalah ilmu, ya, ilmu yang kita beri pada orang yang boleh dimanfaatkan. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Saya ya Puan Haja, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Puan Azlita atas perkongsian yang cukup manfaat. Maknanya sumber kewangan ni pendapatan boleh berbagai-bagai cara, berbagai-bagai sumber, berbagai-bagai dari semua arah. Jadi janganlah kita cepat sangat orang kata rasa tergugat dengan PKP ni sebab ada banyak jalan sebenarnya. Itu baru 2 perkongsian kita dengar pada malam ni. Belum perkongsian ketiga lagi. Jadi kita cari jalan sebab setiap yang berusaha tu pasti Allah akan beri kejayaan. Nak tak nak aja. Nak ke nak? Macam tu lah. Jadi kita teruskan lagi perkongsian yang ketiga iaitu daripada media sosial. Bagaimana media sosial ni boleh melariskan jualan kita. Jadi dengan pewarisan ke, dengan bidang kewangan takaful ke, apa saja produk yang kita nak lariskan, nak marketkan, kita mesti guna media sosial. Jadi marilah kita sama-sama kita mendengar perkongsian daripada Encik Muhammad Zulkhair daripada pt.com media sosial. Apakah yang hendak disampaikan sehingga kelas dia setiap hari penuh. Ini yang teruja saya dengar, saya pun nak join lah sama-sama. Okey, dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, terima kasih kepada Puan Haja, Tuan Haji, Puan Azlita dan semua Tuan Azman kita ada kat sini dan semua tetamu-tetamu yang turut serta dalam program kita pada malam ini. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Zulkhair bin Abu Kasim. Okey, kalau ikutkan background saya electrical engineering, tetapi saya lari bidang bermula daripada tahun 2010. Saya masuk ke dalam pendidikan. Saya set up hampir, sekarang ni dah masuk 8 pusat latihan yang saya bangunkan. Dan latihan yang ketujuh adalah Les Kopak Animation Academy.
So saya ceritakan jugalah. So sebelum ni memang saya dengan Reskopak, saya dengan Akul Burhan, Tuan Hajah. So dekat situ saya ada frontline yang selalu bagi talk untuk MDEC, untuk wakil kreatif industri, dan saya salah seorang panel Revolution Industry 4.0 pada tahun 2017 di Putrajaya. Okey, dalam part yang sekarang ni daripada dulu lagi saya banyak talk, saya banyak cerita tentang kreatif industri dan apakah peranan industri kreatif pada masa depan. So akhirnya semua tu terjawab apabila kita melalui fasa PKP 1.0. Sebelum ni saya banyak bagi talk, saya turun padang 2017, 2018 saya turun padang, saya ceritakan okey, peranan Google di dalam perniagaan, peranan media sosial dalam perniagaan. Banyak syarikat cakap, oh kita buat masa ni kita tak fokus sangat dekat media sosial, kita tak fokus sangat ke arah digital. Tetapi apa yang berlaku pada PKP kita 1.0, semuanya terdiam. Dan pada ketika itu saya mengambil peluang, saya mengambil inisiatif di mana kita wujudkan program-program training. Saya buat starting kelas Shopee dan akhirnya sehingga minggu lepas, baru ni malam tadi adalah batch saya yang ke-18. Itu batch yang saya buat online sendiri. Dan saya juga ada buat batch contohnya macam jemputan-jemputan daripada UPSI, dah 2 batch. Alhamdulillah, ramai ratusan anak-anak UPSI, anak-anak student kita yang daripada UPSI telah berjaya berniaga di Shopee. Kenapa saya ambil platform Shopee? Kenapa saya tak fokus sebenarnya? Sebenarnya kalau ikut maklumat, saya adalah kreatif industri. Saya adalah maknanya kita buat konten kreatif. Kita ada lebih kurang dalam 18 servis kita, termasuk buat design, flyers, website, animation. Kita boleh buat animation. Even saya pun ada SKM modeling, SKM animation. So animation, kita boleh buat modeling, kita boleh buat, kita ada platform Autoblast, kita ada boleh buat untuk videografi. Banyak sebenarnya, more to content. Dan saya ada tim Indonesia dan saya ada branch di Medan, Indonesia. So dalam part yang macam tu, apabila kita nak rujuk balik kepada content digital, terlalu banyak benda. Lagi saya akan tunjukkan satu slide yang saya ada fakta yang mengatakan bahawa benda ni penting. Dan benda ni sebenarnya penting bagi semua perniagaan. Siapa-siapa pun. Tetapi dalam part yang sekarang ni, saya ada e-book saya sendiri. Saya ada lebih kurang dalam 5-6 e-book saya ada. Dan saya tengah bangunkan lagi 2 e-book, iaitu TikTok dan Telegram. Saya ada modul saya iaitu Digital Marketing Boss, Business Opportunity Selling Skill. That's why saya panggil boss. So dalam part macam tu saya ada topik script power close sale. Macam mana nak close sale? Kita nak create script branding dan jualan di TikTok. Saya ada training TikTok. Saya ada strategi dropship dan affiliate, teknik bos tarik pelanggan, teknik hasilkan copywriting, dan saya ada e-book copywriting, teknik mudah dapatkan database prospek. Saya ajar kepada anak-anak, kepada orang, kepada usahawan untuk cara nak dapatkan database, teknik promosi di Facebook dan Instagram. Tahu Facebook dan Instagram berubah-ubah. Hari ni kita post macam ni boleh, tiba-tiba kena block. So benda tu kami kategori industri practitioner lah. So kita yang pengamat industri, so kita tahu bila kita submit, oh ni tak boleh. So bila dalam kelas kita akan bagi tahu, benda ni tak boleh dah, gunakan teknik cara macam ni. So kita tunjukkan cara dia. Dan teknik bangunkan website mudah, mudah dan jimat. Dan kemudian hasilkan konten kreatif gunakan handphone. Okey, lepas tu teknik promosikan jualan di Telegram, anjurkan promosi event online dengan berkesan, dan last sekali berniaga di Shopee. Total ada 12 subjek. Dan untuk maklumat semua, saya adalah seorang digital marketing trainer dan coach untuk program Penjana. So ada grant yang di bawah yang saya uruskan. Seminggu ni sebenarnya saya berkampung di office saya. Sebab program tu start pukul 7 pagi. So saya kena bangun sebelum subuh untuk nak completekan 7 pagi kelas bermula. Bukan 7 pagi baru nak bangun, tidak, 7 pagi kelas bermula. So alhamdulillah untuk maklumat semua, insya-Allah anak-anak tahfiz kita, iaitu daripada grup Otai Burger, telah bersama dengan saya hingga ke batch yang keempat.
So lepas ni Otak Burger, anak-anak Tafiz tu akan mulakan start orang kata apa ke arah digital. So Alhamdulillah besok adalah hari terakhir untuk program bersama dengan batch keempat. Hari ni hari terakhir untuk program batch ketiga. Dan semua ni di bawah program bioekonomi. Penjana yang baru-baru ni kita war-warkan dalam program My E-Dagang. My E-Dagang tu saya berada di belakang. Saya bersama dengan Perdana Selangor dan semua usahawan-usahawan Perdana termasuk usahawan luar juga. So sebenarnya itu adalah satu cetusan yang kita nak memberi satu peluang kemahiran dan pengetahuan. Pada kami, kita nak bantu melakarkan ataupun ada poin-poin yang kami buat adalah melibatkan kadang-kadang ada melibatkan CSR. So that's why apa-apa yang program yang kita jalankan kadang-kadang saya tak letakkan harga yang tinggi. Kenapa? Sebab saya tahu keadaan usahawan yang tak mampu. Contoh, untuk kelas Shopee saya sebelum ni, batch 1 sampai batch 6, saya jalankan kelas Shopee untuk secara percuma. Free. Saya bagi free. Saya panggil bersusul 80 orang, 90 orang masuk. Tapi apa yang saya kesalkan, kadang-kadang saya tengok diorang ni tak appreciate sebab dia tahu benda percuma. Dan kemudian batch yang ke-7 sampai batch yang ke-12, saya letakkan harga RM20. Tak berapa ramai tapi okey. Ada 40 orang, ada 50 orang, depend, tak berapa tapi okey. Dan last kali bila saya bagi e-book, saya bagi semua platform, saya bagi semua cara, saya letakkan yang the last is lebih kurang dalam batch yang ke-13 sampai batch yang ke-18 ni saya letakkan about RM50 only. Bukan kerana apa? Sebab kita bagi e-book kita bagi diorang pendedahan. So dekat situ orang macam makin kurang. Mungkin diorang nak benda yang free. Tapi bagi saya tak ada masalah untuk benda yang free. Cuma dekat sini kita kena tahu kadang-kadang kita ada komitmen ataupun kita ada benda ni, kita okey walaupun dengan harga RM10 sahaja. Okey, so bagi part yang sekarang ni apa yang saya nak kongsikan malam ni, banyak usahawan terjejas. Banyak usahawan terjejas mesej saya, Cik Zul, saya nak belajar Shopee. Macam baru-baru ni Cik Zul, saya kehilangan kerja. Boleh tak bantu saya bagi jalan? Saya betul-betul nak belajar. Saya ajar dan saya tunjukkan apa step by step. Walaupun, okey, saya tunjukkan slide Sekarang ni saya rasa saya boleh tunjukkan slide. Okey, sekejap saya try. Your entire screen. Okey, so saya share. Saya harap saya boleh share lah. Oh, lama. Tuan Azman bagi share ke? Oh, okey. Alright. So, saya dapat share slide kita. Okey, dekat sini saya nak tunjukkan sedikit bagi semua orang faham, bagi pemahaman kepada semua orang. Okey, so dalam part yang pertama saya nak tanya apakah perbezaan dan persamaan walaupun kita berniaga online ataupun berniaga offline. Kita ada kedai dekat luar, kita ada kedai besar, 3 tingkat punya kedai, 4 tingkat punya kedai. Apa perbezaan dia? Perbezaan dia kalau nak diikutkan, satu adalah online platform yang tidak ada fizikal punya bangunan dan tidak ada utilities yang kita nak terlalu keluarkan bajet. Tanggungan kita nak bayar elektrik, air, tunggakan apa nama tu, Ida Water, tak perlu. Tetapi bagi kedai pula ada. Itulah perbezaan dia. Tapi apakah persamaan dua-dua jenis perniagaan ni? Satu saja. Kena ada marketing. Jangan kita fikir buka kedai Shopee duduk diam, Cik Zul, saya dah buka kedai Shopee tapi tak ada pun siapa nak beli. Sebenarnya dia pun Cik Zuhair. Ya. Kena tekan hide. Kena tekan hide dekat stop sharing tu okey. Oh okey, sorry. Okey. Nampak. So dalam part yang sekarang ni kita kena tahu apakah persamaan dan perbezaan dia. Okey. Saya nak sharekan sikit. Ini adalah statistik pada tahun 2020 yang dikeluarkan pada Januari 2021. Dalam kuari ni, ini daripada Hotsuite benda ni, data ni diambil satu dunia dan bila data ni ambil satu dunia, saya ambil yang Malaysia sahaja. Google Shopping top queries in 2020. First adalah Shopee. Second part adalah Samsung. Mungkin diorang beli handphone ke, mungkin diorang ada buat online ke, handphone ke, everything lah. Pak Samsung. Kalau nak ikut, Lazada jatuh ke tangga nombor 9.
Apa perbezaan di antara Shopee dan Lazada? Saya cerita terus terang sebab dua-dua ni saya ada. Kalau melibatkan Lazada, kita kena jadi entiti perniagaan. Kita kena ada SSM, kita kena ada current account. Kita kena ada banyak prosedur yang kita kena ikut Lazada punya. Sebab Lazada sebenarnya dia nak jadikan platform dia adalah untuk peniaga. Bagi orang yakin untuk membeli barang dengan peniaga. Tetapi Shopee different. Dia buka kepada semua orang. Tak kisahlah pelajar kolej, pelajar universiti, orang kata pelajar kolej, pelajar universiti, orang yang bekerja kerajaan, orang yang bekerja private, orang pencen. Semuanya boleh. Tidak ada apa-apa larangan. Sebab Shopee tak letakkan benda tu sebagai satu keperluan. Sesiapa boleh berniaga. Nampak tak? So, dekat situ ramai orang pergi kepada Shopee. Kadang-kadang dia kata, harga dia betul-betul gila lah. Harga dia diskaun banyak betul. Memang diskaun, tetapi ada teknik dan strategi dia. So, benda-benda macam ni kita kena belajar dan faham. So dalam part yang sekarang ni saya nak sharekan bagi semua orang terbuka mata, fikirkan. Kenapa statistik kata, tengok back between 1 Januari hingga 31 Disember yang paling utama dan sehingga ke hari ini Shopee tetap nombor 1. Ramai orang ke situ. Satu hari hampir jutaan trafik masuk ke Shopee. So that's why kita ada satu serial time. Kalau perasan, siapa yang beli barang di antara pukul 12 ke pukul 2 kadang-kadang hang, sistem tu jadi hang. Sebab tengah hari, time orang tengah berehat, time tengah orang nak pergi makan, dekat situ congested. Termasuk dengan seller. Seller lah terkesan. Tengok-tengok hilang. Lepas tu dapat PM. Cik Zul, contoh. Shopee saya ada masalah Cik Zul. Saya tengok tak boleh nak beli pun. Macam mana saya nak beli ibu ni Cik Zul? Saya akan cakap dengan dia. Tunggu sekejap. Selepas pukul ni. Okey, dah boleh dah. Kena refresh balik. Banyak benda-benda yang kita boleh belajar di dalam Shopee. Bukan saya bukan ejen Shopee Saya sebenarnya bukan ejen Shopee. Dan saya bukan trainer untuk dapatkan kepentingan saya dengan Shopee. Tidak. Tetapi nawaitu saya adalah bantu usahawan. Kenapa saya nak bantu usahawan? Kenapa jenis sekarang macam pt.com Academy ataupun pt.com Media Digital, dia banyak, dia buatkan satu benda tu harganya terlalu rendah. Yang pertama. Yang kedua, dia buat satu benda tu, dia nak bantu usahawan PM dia pun dia tak ada charge. Pelajar-pelajar student saya, Cik Zul, saya tanya pasal Shopee, Cik Zul agak-agak benda ni boleh pakai tak? Cik Zul Autoblast ni boleh pakai tak? Saya ajar. Saya buka, saya ajar, saya luangkan masa. Sebab saya cakap terus terang, saya minta doa saja. Doa tuan-tuan tu perlu bagi saya. Masa yang saya buat batch saya yang pertama sampai batch saya yang ke-6, saya cakap dengan orang, Cik Zul tak charge pun saya tak charge apa-apa, tapi saya minta doakanlah saya ni. Bagilah saya dipermudahkan urusan saya. Alhamdulillah, saya dipermudahkan urusan saya. So syukur sebab dekat sini kita tak minta apa-apa lebih, cuma bagi saya ikhlas. Nawaitu kita, biarlah kita bantu kerana Allah. Tak ada sebab lain. Tak ada sebabkan, tak apa, nanti one day nanti dia akan datang ambil kita, tak ada. Kalau ada rezeki saya dengan dia orang, rezeki takkan ke mana-mana. Okey, so dalam part macam tu kita tengok pada point nombor 2. Total population dalam Malaysia 32.57 juta orang. Dalam 32.57 juta orang ni, dalam population ni, ini adalah yang latest 2020 punya report Okey. Sekarang ni bila tengok 39.99 orang gunakan mobile connection. Orang 32 tapi 39. Macam pelik je, tak pelik sebab satu orang dah ada 2-3 telefon. Saya sendiri ada 4 telefon. So dalam part macam ni tak akan ada pelik sebab ini adalah trend sekarang ni. Macam usahawan dia tidak akan ada satu telefon, at least 2. Okey. So dalam part macam ni tu internet user 27.43 juta. Kita tengok aktif social media user 28 juta. So bila kena tengok balik, use conventional search engine in the past month, any device, nampak 99.1. Dekat sini saya nak tekankan juga, bagi mana-mana usahawan, kalau tak ada platform dekat Google, you all takkan ke mana-mana. Jujur saya kata. Tengok dekat situ pun dah cukup. Total website by traffic. Itulah saya nak tekankan. Kalau tak ada maklumat dekat Google, kalau tak ada info kat Google, tak ada website, gerak tak ada website, hanya ada website sahaja pun tak boleh.
kita kena aktif, kita kena ada My Google Business, kita ada semua maklumat kita, post kita kat Google. Lepas tu kalau nak runkan Google Ads, that's better. Sebab orang nak cari apa-apa kelas pun, apa-apa, dia takkan cari kat Facebook, semua cari kat Google. Itulah identiti kita. Kalau kita tak gerakkan, kalau kita tak buat, siapa nak buat? Ada benda banyak sebab kenapa saya ni. So cerita tu jadi panjang lah, bukan 15 minit lah. Okey, boleh bagi sikit je info. Kalau nak nanti boleh join kelas kita. Okey, so dah nampak macam ni, ini adalah bawah tu media sosial yang selalu orang tengok. YouTube, WhatsApp, Facebook. Dia ada banyak. WhatsApp Auto Blast, Telegram Auto Blast. Kenapa pakai blast-blast ni? Kita ada masa ke kita nak buat marketing? Tidak ada masa. Macam hari ni saya promotekan Snipe, TG Snipe, Telegram Snipe. Walaupun harga dia 200 lebih tapi efektif dia alhamdulillah. So dekat situ TG Snipe ni salah satu software Telegram yang memang sangat-sangat boleh tarik database, boleh buat database, boleh buat kolam ikan kita. Dekat situlah software ni sangat-sangat bagus. Bagi saya lah, saya nampak saya gunakan benda software ni. Okey, dan kita adalah reseller untuk software ni. Alright. So dah nampak macam tu ya, apa yang kita kena sediakan, bahan dan platform pemasaran, media sosial kita kena ada platform-platform macam ni. Kalau kita buka dekat kedai Shopee, kita kena ada platform-platform macam ni. Jangan kata Cik Zul, saya buka kedai saya je. Kita kena ada FB page. Facebook page kita kena ada. Kita kena ambil link tu, letak dekat FB page, kita kena runkan FB ad. Kalau kita nak runkan, tak nak guna runkan FB ad, kita guna cara lain. Cara apa? Cara share ke grup. Tapi kena tahu, jangan boleh share suka-suka saja. At least 15 saat dia punya interval. Kalau ambil post satu sekejap saja, tak sampai 5 minit, kita detect spam. Semua posting tu kita kena delete. Cuba kalau kita ambil satu post tu 15 saat, tunggu sekejap, dekat seminit pun tak apa. Tunggu lagi post satu lagi, 15 saat ke seminit, post lagi. Post satu 40 pun boleh, tak ada masalah. Dan satu lagi saya nak sharekan, TikTok. Saya ajar TikTok. Dan untuk maklumat anak-anak, Hafiz pun saya ajar, Hafiz pun saya ajar TikTok. Okey, itu untuk apa? Sebab apa? Sebab kita bagi hit. Ingat jangan tulis nombor telefon. Ada yang semua orang patut tahu. So benda-benda macam ni lah kita patut sediakan. Kalau kita betul-betul nak berniaga. Sebab ada dua jenis orang. Satu orang, dia berniaga kalau nak diikutkan, dia berniaga saja santai. Tetapi daripada santai tu jadi the real business. Satu orang dah memang berniaga. Dia gunakan platform-platform macam ni untuk acceleratekan, lebih laju lagi perniagaan dia. So inilah bahan yang kita kena masukkan. Okey, so kalau kita pergi kelas Shopee, bagi part saya ajar daftar, cara buat pemasaran. Saya ajar macam mana nak buat. Kalau nak pakai Auto Blast Telegram, saya ajar FOC, tak ada masalah. Tapi untuk student lah, saya ajar apa yang you boleh buat. You kena buat channel, macam mana you nak kena guna bot. Bot tu apa? Bot tu robot. Macam mana you nak guna robot? Berapa you kena bayar untuk robot tu? Dia nak guna tu apa? Semua benda tu saya tunjuk satu persatu. Follower, macam mana nak tambah follower? Buat copywriting macam mana? Cari produk laris. Ingat satu saja ayat ni yang saya dengar daripada satu orang berjaya. Perniagaan bukanlah berorientasikan keuntungan semata-mata, tetapi adalah untuk selesaikan masalah pelanggan. Kalau kita nak berniaga, kita kena fokus. Benda yang boleh selesaikan masalah pelanggan. Kadang-kadang orang nak berniaga di Shopee, satu benda yang orang tak cari. Jangan buat macam tu, sebab benda ni bermusim. Contoh, baju kurung moden, bulan puasa, orang mencari baju kurung moden 800,000 orang cari. Tapi lepas raya ni, semalam saya tengok, barulah berapa puluh ribu je jadi. Nampak tak perbezaan? Ikut trend. Dropship dan retailer. So inilah poin yang saya boleh kongsikan daripada site saya lah. Okay, so dalam part yang macam tu, sekejap saya dah fikir macam mana saya nak patah balik. Okay, stop sharing. Okay. Zoom selalunya. So bila pakai yang ni saya dah terdiam. Alamak. Okay. Tapi dekat situlah yang saya nak kongsikan, saya nak bagi pendedahan kepada semua. Saya pun alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah di mana saya sebenarnya saya aktif dekat LinkedIn. Saya punya connection dekat LinkedIn termasuk dengan Datuk Seri, termasuk dengan Julia Maha Mulia pun ada.
Lepas tu daripada ada beberapa kerabat dan ada juga daripada Tan Sri, ada daripada BBIP, dan alhamdulillah saya banyak connection dengan diorang. Total saya dekat sana pun lebih kurang dalam 17,000. Dan pada tahun 2020 saya nak kongsikan juga, sebenarnya saya tersenarai sebagai salah seorang successful people dalam Malaysia, tersenarai dalam satu buku ensiklopedia antarabangsa. So dalam part macam ni, saya ada benda-benda part yang saya buat untuk masyarakat. Saya tolong bantukan kepada usahawan, saya tolong bantukan untuk bantu usahawan. Tapi saya tak macam syarikat lain, fokus kepada syarikat-syarikat yang besar. Saya tak kisah, walaupun dia baru nak mula berniaga, saya bagi guide. Kadang setengah syarikat besar dia tak ada masa benda-benda macam ni. Saya ada benda yang saya akan ambil kira sebagai satu ibadah saya, sebagai satu amalan untuk saya nak bantu dia. Ada benda-benda yang saya akan letakkan satu harga. Kadang-kadang benda tu boleh jadi percuma dan kadang-kadang boleh jadi harga yang biasa ataupun dia boleh harga yang premium. So dalam part saya, insya-Allah apa yang saya boleh katakan, mana yang saya boleh bantu, saya akan bantu. So bagi untuk macam part saya kelas Shopee kita akan jalankan pada 10 Julai nanti. Hari Sabtu malam, kebiasaanlah Sabtu malam. So saya rasa itu saja perkongsian yang saya boleh kongsikan untuk semua orang. Kalaulah ada salah cakap, adalah benda-benda yang salah kata daripada my side, saya mohon maaf. Benda yang baik itu datangnya daripada Allah SWT. Yang tak baik ataupun yang kurang tu daripada diri saya. So itu saja. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian Cik Omar Zulkhair. Banyak tu perkongsian tu. Rasanya kalau 1 bulan pun tak cukup ya nak belajar ni Shopee ni. Betul. Saya suka Shopee ni sebab saya pun seller Shopee juga. Adalah sikitlah nak kongsi pengalaman saya di Shopee. Satu benda yang saya suka Shopee ni ialah dia tak mesra scammer. Di mana barang-barang yang dibeli oleh daripada buyer, dia duit tu masuk ke dalam Shopee, akaun Shopee dulu. Sehinggalah barang tu sampai kepada buyer, barulah Shopee release duit tu kepada seller. Jadi duit tu selamat. Selagi tak sampai barang tu, seller tak akan dapat duit tu. Betul kan begitu? Betul. Jadi bagi mereka yang berniaga di Shopee tu ialah selamat ya, duit kita mesra pada scammer. Jadi saya rasa kita hari ini banyak perkongsian yang kita dapat, dan untuk mereka yang mendengar dari tadi hingga sekarang, seandainya ya kalau minat untuk mengetahui mana-mana daripada speaker kita yang berkongsi tadi tu, boleh PM pada saya yang tercatat nombor telefon, dan kita akan adakan kelas ataupun kita akan adakan perjumpaan yang sesi yang kedua. Begitu. Kalau siapa yang berminat bahagian pewarisan, kita adakan sesi pewarisan. Begitu juga yang berminat bahagian kewangan, kita adakan sesi kewangan, dan juga untuk media sosial untuk melariskan jualan. Jadi media sosial ni bukan hanya pada Shopee ya, Cik Muazrai. Pada bidang lain pun boleh kan? Macam mana boleh dia kami kan? Macam mana perempuan soalan puan? Tidak, maksud saya marketing ini boleh juga dipasang kepada produk-produk lain. Boleh. Sebenarnya untuk Pak Shopee, jangan fikir produk Saya jual tiket untuk daftar kelas Shopee saya pun saya jual dekat Shopee. E-book pun boleh jual dekat situ. Kalau nak kata produk fizikal atau produk digital pun boleh jual. Tapi ada cara dia. Kita kena gunakan shipping yang berbeza. Macam mana nak apply shipping tu kena apply. So macam mana nak apply? Saya akan tunjukkan dengan dia. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, terima kasih kepada semua. Saya daripada Hans Legacy berminat lah nak panggil Cik Zulkhair bagi berkongsi dengan kita semua, peruna-peruna kita bagi nanti kita PM tepi. Boleh, kita PM. Sebab boleh dikatakan. Sebab dalam bisnes ni marketing penting. Kalau kita tak tahu marketing, kalau kita tak boleh menguasai marketing, dan kalau kita tak nak berubah, kita rugilah. Jadi kalau ada orang pandai macam Cik Zulkhair ni, kita tidak bekerjasama dengan dia, satu kerugian. Baik, insyaAllah. Saya cuba bantu, insyaAllah. Pak saya. Kita keep in touch lah. Baik, kita keep in touch. Tuan Haji. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada semua speaker yang bertuah. Saya tambah sikit boleh? Saya tambah sikit.
Boleh, silakan Cik Azhar. Sebenarnya saya minat dengan Tuan Azita. Sebenarnya saya adalah sama. Saya adalah lebih 20 tahun saya punya kepakaran dalam bidang takaful dan sekarang pun saya masih dalam agensi takaful. Sebelum takaful pun saya dah terlibat. Cuma saya upgrade lah. Saya nak kongsi satu benda pekerjaan yang satu career yang bagi saya lah, saya menyeru kepada kawan-kawan semua yang dengar, kalau nak insurance business adalah satu kerjaya yang sangat super. Sangat super. Saya boleh kata saya tak fokus start saya tubuhkan Hans Legacy ni, saya tak fokus langsung. Tapi Alhamdulillah saya punya income, saya punya sale still continuous. Sebenarnya lah yang berlaku. Tak pencen lah. Tapi tak pencen pun. Saya tak pernah berfikir untuk pencen, tetapi dia telah menjadikan satu platform kerjaya yang sangat dia tak boleh tinggalkan. Saya ada klien yang sangat ramai, kalau saya nak tinggalkan, jadi dia orang marah. Jadi saya kena teruskan. Jadi saya nak bagi tahu semua siapa yang belum join, boleh join dengan Puan Azhnita. Banyak dia punya pecahan-pecahan dia. Jangan pandang kecil sebenarnya benda tu. Dia memang kecil, bayar RM100 je, tapi ada kiraan dia yang besar. Okey, untuk para hadirin yang ingin bertanya, silakan, ada soalan tak untuk pada para speaker kita pada malam ni? Sebab saya nampak ni ada pertanyaan daripada Encik Ismail Makdum. Boleh tanya dengan Cik Zul. Apa pertanyaan tu Cik Ismail? Okey, Assalamualaikum semua. Dan Waalaikumsalam. Assalamualaikum juga pada Cik Zul. Okey sayang. Okey, saya nak tanya ni. Kebanyakan orang kita ni tak pandai dari segi marketing. Okey. Walaupun mereka boleh masuk kepada Shopee. Apa kata Cik Zul cuba wujudkan di kalangan pedasamanya orang ataupun pedasama sendiri menjadi anchor. Menjadi anchor untuk menjadi orang kata sebagai orang-orang yang buat marketing untuk mereka ni masuk ke dalam Shopee. Boleh tak macam tu? Boleh, insya-Allah. So sebenarnya platform Shopee saya dengan Pedasama sebenarnya memang saya ada satu kata sepakat. Untuk maklumat semua, satu sepakat saya dengan Pedasama, kita berada di bawah MAI Dagang. So Tuan Azman adalah orang yang bertanggungjawab untuk ke arah platform macam ni. So dekat sini nanti saya akan berhubung dengan Tuan Azman, sebab memang Tuan Azman akan bawa part digital, part marketing, semua benda ni untuk bantu semua ahli Pedasama. So saya akan berada di belakang Pedasama untuk semua part marketing. Memang betul, marketing ni memang diperlukan, memang sangat-sangat diperlukan. Tetapi bagi kita akan ajar, kita akan tunjukkan jalan, dan benda ni kena buat. Marketing tak boleh hari ni buat, besok tak buat. Tapi dalam part yang sekarang ni, insya-Allah seperti mana yang Cik Ismail bagi tahu, mungkin Tuan Azman ada di talian juga dan dia mendengar, dan Puan Hajah pun dengar juga. Dekat situ mungkin kita akan fikirkan apakah step untuk kita nak buat dan membantu semua usahawan. Nak jadikan dia anchor tu, ya, mungkin ada idea-idea daripada side Tuan Azman untuk ke arah itu. Cuma belum dilaksanakan lagi dan benda tu belum lagi dia nak announcekan. Tapi mungkin kita boleh berbincang dengan Tuan Azman juga. Sebab benda ni memang untuk yang teraju untuk program MyED, kita panggil MyED Dagang ni. Dia sebenarnya dia menyahut seruan daripada tindakan ekonomi digital yang blueprint tu. That's why terwujudlah MyED Dagang untuk semua usahawan. Okey Cik Ismail, insya-Allah kita akan berbincang dengan Tuan Azman untuk wujudkan apa yang keperluan dan apa yang harus kita jalankan untuk usahawan lah, tapi di bawah satu program nanti. InsyaAllah. Benda tu tak ada masalah. Okey, terima kasih Cik Ismail. Terima kasih juga Cik Zulkhair. Ada apa-apa lagi pertanyaan tak daripada para hadirin yang datang? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita berakhir saja di sini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada program yang akan datang dengan para speaker yang berlainan yang tak kurang hebatnya juga. Jadi boleh semua tunjukkan rupa wajah masing-masing supaya kita dapat bergambar beramai-ramai sebagai satu kenangan
pada hari ini. Okey. Kejap. Okey. Yang 1, 2. Cheese. Okey. Terima kasih. Setiap berakhir setiap bermula akan ada akhirnya, dan setiap yang baik tu datang darinya, dan yang kekurangan tu daripada saya sendiri juga. Semoga kita dapat berjumpa lagi, dan bagi mereka yang hadir malam ini kita doa ya, banyak-banyak solat istikharah, manalah tahu muncullah idea-idea baru yang kita dapat. InsyaAllah sama-samalah kita berusaha, dan apa yang penting ialah niat dalam hati kita. Kalau hati kita niat yang baik, pertama untuk memajukan diri kita, yang kedua untuk bisnes kita, yang ketiga niat untuk membantu orang lain. InsyaAllah sama-samalah kita berjaya di dunia dan akhirat. Dan selamat malam, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Selesai.